Kita teruskan soalan untuk panel pertama, Tuan Muda Azim. Kenapa perlu anak muda simpan emas? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Khairul Hafiz. Okey, soalan yang direct kepada saya. Kenapa orang muda perlu simpan emas? So, dia memang kenalah dengan saya, dengan panel yang kedua, Cikgu Ridwan pada malam ni. Okey, so saya akan bagi 3 poin. 3 poin kenapa anak muda perlu simpan emas. InsyaAllah nanti Cikgu akan sambunglah poin yang seterusnya. Okey, poin yang pertama saya, tuan-puan. Semua kena alert Okey, yang pertama kenapa anak muda perlu simpan emas adalah untuk settlekan hutang. Majoriti tuan-puan, anak muda ni khususnya untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang belajar dan buat pinjaman PTPTN. Majoriti tuan-puan. Majoriti dekat luar sana yang sambung belajar, sambung diploma ke degree ke, mereka buat pinjaman PTPTN. So tuan-puan, ramai penyimpan emas di bawah bimbingan saya yang mana mereka masih lagi student dah buat simpanan emas bermula daripada awal semester sehingga sekarang. Dan memang ada tuan-puan proven, sahabat saya sendiri yang mana apply saya sendiri tuan-puan, habis sahaja diploma, beliau terus jual emas yang mana beliau dah simpan sebelum ni dan terus settlekan hutang PTPTN beliau. Bermaksudnya dekat sini tuan-puan, benda ni memang kita boleh buat. Bukan kita tak boleh buat, kita boleh buat. Tapi persoalannya yang pertama kita kena cari circle yang tepat untuk kita belajar macam mana cara yang betul untuk kita menabung dalam bentuk emas. Okey, kita tak boleh main beli je emas, tak boleh. Kita kena tahu juga emas apa yang kita kena beli, emas macam mana yang kita kena simpan, dekat mana kita nak jual. So itu based on ilmu. Sebab tu Cikgu Ridwan bagi tahu tadi, yang penting adalah ilmu kita. Bila kita ada ilmu tuan-puan, semua benda akan jadi mudah. Tapi bila kita tak ada ilmu, benda yang mudah pun dia akan jadi susah juga tuan-puan. Okey, itu yang pertama. Kenapa anak muda perlu simpan emas adalah untuk bayar balik pinjaman PTPTN ataupun segala hutang yang kita buat. Okey, bukan hanya untuk pinjaman PTPTN tuan-puan, hutang kereta ke apa-apa hutang yang tuan-puan pernah buat, boleh settlekan dengan cara kita menabung dalam bentuk emas. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk tabungan perkahwinan. Yang ni ramai orang suka. Ramai anak muda yang menabung dalam bentuk emas untuk dana perkahwinan. Bukan seorang tuan-puan, dia ajak partner dia sekali untuk menabung dalam bentuk emas. Sama-sama menabung, itu baru betul. Takkan pihak lelaki je yang nak kena saving, perempuan tak bayar. Tak boleh macam tu, tak adil. Okay? So sama-sama kena saving tuan-puan. Sama-sama kena saving, ajak partner sekali untuk menabung dalam bentuk emas. Target, contoh nak ada 50 gram. Tuan-puan target nak ada 50 gram untuk dana perkahwinan. Cukup tuan-puan. Tuan-puan boleh kahwin tanpa hutang. 50 gram hari ni tuan-puan tengok dekat tangan saya ni. Okey, ini adalah item 50 gram. Item bunga emas. 50 gram ni tuan-puan hari ni nilai dia lebih RM15,000. Cukup tak untuk kahwin? Of course lah cukup. Kan? Untuk majlis perkahwinan, catering dan sebagainya. Tapi tak tahulah kalau tuan-puan ambil dewan ke, ajak 2,000 orang ke untuk join tuan-puan punya majlis, memang tak cukup dah RM15,000. Okay, so kalau tuan-puan kata demand tuan-puan tu tinggi, tuan-puan kena simpan lagi banyak lah, 100 gram ke. Tapi bagi saya better tuan-puan minimiskan benda tu. Okay, minimiskan benda tu. Tuan-puan kena plan untuk kewangan selepas kahwin, bukan untuk sehari majlis tuan-puan kahwin tu je. Yang penting lepas kahwin tu macam mana. Okay. So itu yang kedua, tabungan perkahwinan. Yang ketiga, kenapa anak muda perlu simpan emas adalah untuk standby. Standby untuk buka bisnes selepas graduate. Tuan-puan, saya perasan ramai senior-senior saya, time saya belajar dulu tuan-puan, saya suka observe tau. Saya suka observe senior saya yang pertama macam ni. Senior saya yang kedua macam ni. Senior saya yang ketiga dia macam ni. Macam ni tu macam mana? Okey, saya spesifikkan lagi. Senior saya yang pertama, beliau buat keputusan selepas habis degree, sambung master. Sambung belajar lah maksudnya. Okey, itu yang pertama. Orang yang kedua, senior saya yang kedua, habis belajar, dia menganggur untuk dapat kerja. Menganggur tu bukan sebulan, 2 bulan tuan-puan. Untuk sekarang ni, peluang pekerjaan sekarang sangat-sangat, orang cakap apa tuan-puan? Sangat-sangat, nak cakap sangat susah pun tak, tapi dia challenges.
Okay. So tuan-puan, kalau kita tak ada saving, kita akan terus menganggur. Okay, dan yang ketiga ni adalah senior saya yang ketiga ni, lepas tadi dia terus sambung bisnes. Yang mana dia dah build up bisnes dia time dia belajar dulu. Maksudnya dia dah tak payah sambung belajar dah. Dia terus sambung bisnes dia je. So tiga orang yang berbeza dekat depan mata saya ni, saya boleh pilih. Aku nak follow yang A ke, yang B ke, yang C. So saya buat decision, saya nak pilih yang ketiga. Yang C memang kena dengan saya lah. Sebab saya buat bisnes Pabigo ni sejak saya belum sambung sebelum saya masuk matrik lagi. Okay, so maksudnya dekat sini tuan-puan, kita boleh observe senior-senior kita. Kita nak jadi yang mana satu. Kalau kita rasa nak sambung belajar, kita follow yang A. Kalau kita rasa kita nak menganggur juga nanti, follow yang B. Okay tuan-puan. So untuk tabungan modal bisnes ni tuan-puan, untuk ready backup plan kita selepas grad, kalau kita menganggur terlalu lama, at least kita boleh guna tabungan kita untuk kita buka bisnes. Tuan-puan boleh, modal yang paling kecil untuk tuan-puan buka bisnes adalah dengan, contohnya jual burger tuan-puan. Jual burger, modal tak besar pun. Tapak penyewa pun tak payah bayar sebab tuan-puan boleh berniaga depan rumah. Ini salah satu contoh lah, ataupun tuan-puan nak jadi ejen ke apa-apa ke boleh. Tapi yang penting, modal tu kita pakai duit kita sendiri. Kita tak susahkan orang lain. Kita tak payah nak buat personal loan, kita tak payah nak susahkan parent, adik-beradik, kawan-kawan, tak payah. Maksudnya dekat sini, apa-apa kita nak buat, kita boleh buat. Sebab apa? Sebab saving tu kita dah ada dalam bentuk emas. Kalau nak guna, boleh cairkan je. Cairkan ni maksudnya pajak ataupun jual lah. Okay, saya takut ada yang tak clear pasal cairkan emas. Takut macam lebu pula. Dia bukan lebu. Cairkan ni maksudnya pajak ataupun jual emas. Okay. So tuan-puan, saya harap tuan-puan clear 3 kenapa orang muda ni perlu simpan emas. Okay, so itu saja daripada saya. Saya paskan balik pentas ni kepada Tuan Khairul Hafiz.